berlangsungnya raptai sempena ulang tahun kemerdekaan ke-55 di Dataran Merdeka. Lepas ini kita akan bersama dengan Fitri sekali lagi. Baiklah, kembali ke studio dengan perbincangan isu tentang penipuan SMS ini. Semalam dalam akhbar Metro dimaklumkan oleh pihak PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, banyak aduan diterima sehingga membabitkan RM3,000 daripada orang yang tidak langsung melanggan. Tapi ini kerugian yang cukup membimbangkan dan kami pasti anda juga pernah menerima SMS dan bagaimana anda bertindak. Kita nak cerita lebih lanjut dari segi aduan yang diperolehi oleh pihak Persatuan Pengguna Islam Malaysia bersama dengan Ketua Aktivisnya Datuk Nazim Johan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi bersama kami. Sama. Disebabkan artikel itulah kami bawa Datuk kemari. Datuk, sejauh mana keseriusan aduan yang diterima ni tentang SMS yang menipu ni? Dia sama ada keseriusan, kita ambil perkataan tu, ataupun kadang-kadang mungkin benda tu tidak serius kepada kita pasal benda tu kecil, tapi kecil untuk kita satu orang. Tapi bila kita lihat jumlah nombor telefon yang berdaftar, maka itu bukan kecil lagi. Mungkin ada 20 juta lebih. Kalau penipuan RM1 untuk satu number, maknanya banyaklah tu. Kalau RM2, kalau RM3, dan kadang-kadang kita menerima, ini aduan yang kita terima. Saya pun ada terima juga. 2-3 hari ni terima tak sempat nak follow lagi. Yang jenis aksi panas. Tapi itu pun kita dah terima. Bila dia orang klik aja, dia di charge saya rasa RM5 immediately. Terima tak terima? Okey. Dua-dua kena. Kalau terima dan dia macam-macam dia follow up selepas itu. Tapi kalau masalahnya ini pun kalau ikutkan undang-undang yang mana banyak kali kita berbincang, ini sebenarnya salah. Tidak boleh dilakukan oleh content provider. Tapi ini berlaku dengan begitu serius sekali. Maknanya kita mengadu bila orang bawa aduan kepada kita. Bila kita mengadu, kadang-kadang kita bypass MCMC pasal nak cepat kan. Jadi kita pergi call Maxis ke Celcom ke whatever DG. Jadi dia kata okey, dia akan immediately pergi look into the complaint. Okey, pergi bercerita dengan content provider sama ada terminate dia punya servis, ataupun bagi amaran dia orang, dan dia bagi balik duit. Dia bagi balik duit tu kiranya macam kalau kita dengar tu okeylah, dah bagi balik duit kan. Okey, maknanya apabila pengadu mengadu kepada PPIM dan tindakan pertama PPIM ialah merujuk kepada telco terlebih dahulu. Direct kepada telco. Kemudian telco akan merujuk kepada content provider itu. Dan kemudiannya jadi kot telco kata okeylah, kata saudara Kamal kita lah. Dia biasa terima mesej yang ini biasalah. Jadi bila dia terima, dia memang buka lah. Dia memang minat. Jadi contoh ini contoh dia okey. Jadi bila dia kena, dah kena. Jadi dia biasa mengadu pada kita lah, kira-kiranya lah. Dia mengadu pada kita, kita kata macam mana ni semua jenis panas banyak sangat Cik Kamal subscribe ni. Dia pun kata tak tahu, dia subscribe pun kena, tak subscribe pun kena. Jadi kita pergi kepada telco whatever, lepas tu katakan dia dah kena charge, katakan charge yang setakat yang kita terima yang 100 lebih 200 biasa, okey. Dia sekali hantar, 2 kali hantar. Jadi bila dah terima charge tu, kita beritahu telco kata okey, dia siasatlah. Dia siasat. Lepas tu dia suruhlah, katakan Cik Kamal tadi pergi berjumpa. Jadi telco berkata okey, settle. Kita bayar balik duit dia. Tak apalah, dia seorang dapatlah duit. Maknanya yang mengadu tu akan dapat pampasannya. Yang tak mengadu, ramai yang tak mengadu. Itu kadang-kadang kalau mungkin RM100 dia mengadulah. Tapi kalau RM20, kadang-kadang RM10. Tapi kalau RM10 satu number, you bayang kalau berapa numbers yang ada. Jadi kita pun kadang-kadang kita tak ada masa nak pergi ke bangunan dia nak mengadu pun, dah kena bayar parking pun dah RM10 kalau dekat KLCC ke kat mana-mana. Jadi tak berbaloi, masa lagi, minyak lagi, letih lagi. Siap-siap dapat pampasan pun kadang-kadang tak dapat. Kadang-kadang tak dapat. Kalau dapat pun dah rugi dengan parking dan sebagainya. Kadang-kadang dia orang kata juga, ini katanya makcik ni subscribe. Makcik dia umur dah 80 tahun lebih pun ada. Ni anak dia komplain, macam mana tiba-tiba mak saya punya phone ni saya bayar tiap bulan, tiba-tiba biasanya RM50-60, sekarang dah RM200 lebih.
Jadi dia kata makcik subscribe. Mana makcik tu pun untuk terima call dan balas call aja itu. Jadi kadang-kadang kita merasakan benda ini terlalu banyak berlaku dan satu tindakan yang lebih tegas perlu diambil. Adakah pihak PPIM memaklumkan kepada syarikat telekomunikasi tentang mereka yang juga menerima tetapi tidak mengadu? Apa respon mereka tentang perkara ini? Pada dia kata ini kesalahan yang dia telah ambil tindakan yang begitu banyak. Dia orang dah terminate servis provider ni, content provider ni dah banyak kali kata dia. Jadi ada kebenaran dan kadang-kadang kita pun pelik juga ya. Kata ya ke setakat mana. Jadi ini yang masalah besar adalah pengguna pun tidak mengadu. Itu masalah. Jadi kalau pengguna ramai mengadu, bolehlah kita mengambil tindakan. Kalau pengguna yang mengadunya 100 lebih, yang mungkin lebih yang lain dia tak mengadu pun. Dan juga aduan-aduan yang kita terima ini, contohnya yang paling banyak adalah daripada prepaid. Okey, Prepaid ni aduan dipotong kredit ni memang dah selalu. Tiba-tiba dah reduce pula lagi dah. Jadi ini bukan kali pertama dan saya rasa dah tentu bukan kali terakhir lah. Memang terlalu banyak. Dan untuk memberi justifikasi, katakan saya sendiri, katakan kalau saya pakai nombor prepaid, macam apa yang saya nak buktikan nombor kredit saya habis? Apa sistem calibration yang dilaksanakan pun kita pun tidak tahu. Jadi ini tidak berapa memihak kepada pengguna. Rasanya kezaliman lah juga. Okey, sama ada bagi pihak PPIM melihat ini mungkin suatu kezaliman ataupun kalau dilihat pada masa yang sama kejahilan pengguna syarikat pengguna talian ini sebab masa nak register tu mereka dah tahu syarikat telekomunikasi ini akan menyediakan satu ruang untuk content provider menghantar perkhidmatan. Kalau tak nak jangan layan. Ataupun boleh letak setting dalam telefon ke atau maklumkan kepada telco atau macam mana? Dia tidak ada. Sebenarnya baru ni kita ada terima call gangguan lah, banyak sangat call. Bila kita mengadu kepada konten pada telcos ni, kata-kata nak tahan nombor ni, dia tidak ada servis itu. Jadi kita pun tak tahu, macam tuan sebut tadi. Kadang-kadang dia dah tulis siang-siang. Tapi kadang-kadang tulis ni pun kecil, bukan main. Kalau semut pun tak boleh nak baca, apa lagi kita kan. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita sign aja, kita pun nak cepatkan sign aja. Dan sekarang ini ada juga perkhidmatan yang dia meminta konsen daripada pasal kalau ikut Kementerian Telekomunikasi kan, dia kita tidak boleh hantar tanpa konsen. Tapi kadang-kadang dia hantar SMS tu minta konsen. Dan kalau kita patutnya dia kata kalau kita tidak respon, kita tidak dikira konsen. Tapi dia pandai dia punya ayat. Ataupun dihantar kalau kita tidak respon maknanya kita konsen. Ada dia punya itu. Kalau nak ikut itu tak boleh. Tapi ada dia orang buat. Dia sekarang even nak mengiklankan pun produk pun melalui telefon. Jadi benda ini pun melanggar juga Akta Data Peribadi yang mengganggu gugat kita lah. Pasal tiba-tiba terima call, tiba-tiba mana dapat mesejnya daripada this service dan that service. Jadi kita pun terasa kita punya privacy itu agak terganggu jugalah. Jadi mungkin beberapa akta perlu digunakan bagi menentukan perkara ini dapat dihentikan. Kadang-kadang perkhidmatan daripada bank, bank bagi nombor kat siapa, itu under mafia pula. Jadi mungkin banyak yang perlu dilihat lagi, kerana walaupun penipuan ini kecil, kezaliman ini kecil, bila dilazimkan, kadang-kadang orang pun dia mudah dilazimkan pasal sikit sangat. Jadi itu pun trik yang bagus untuk berniaga. Kalau kita nak berniaga, kalau nak tipu sikit-sikit. Kalau Datuk kena 5 sen, saya kena 5 sen. Kalau 1,000 orang kena 5 sen, dia masalahnya bukan 1,000, dia juta. Jadi ini benda-benda yang itu kena tanya saudara Azlimat. Dia bercerita mengenai dia benda-benda sistem tu, itu pun memang kita nak tanya macam mana dia boleh repeat. Siapa yang nak bertanggungjawab. Dan dalam konteks ini kita melihat pengguna ni terkapai-kapai. Macam mana nak buat ni? Kredit dah makin kurang, nak bagi kat siapa? Call pula. Contohnya call lain pula. Okey, tekan 1, tekan 2, tekan 3. Itu pun dah RM10. Jadi ini cukup merunsingkan kita. Kita kadang-kadang kalau orang ada duit tu kadang-kadang student. Kadang-kadang memang tak ada duit, itu je kredit tetap sap dah potong. Jadi
rasa-rasanya sesuatu perlu dilakukan supaya pengguna rasa terbela lah. Hari ini rasanya tidak cukup terbela. Ya. Baiklah, Datuk, terima kasih kerana sudi datang dan mewar-warkan kebimbangan ini bagi pihak pengguna terutamanya pengguna Islam ni. Tapi kita minta mengadu, biar mengadu. Ya, jangan tak mengadu. Walaupun RM20, walaupun RM10. Pasal kita boleh laksanakan untuk kebaikan yang ramai lah. Aduan secara kolektif tu lebih memberikan impact lah ya. Terima kasih Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis PPM sudi bersama kami. Terima kasih banyak-banyak datang secara mengejut ni menyusul daripada artikel yang disiarkan dalam Harian Metro. Dan kita akan lepas ni Datuk dah introduce Azlipat. Azlipat akan muncul lepas ni untuk kita belajar mengenal pasti SMS mana yang kita terima dan macam mana kita nak memastikan yang kita terima itu kita tidak langgan, dan apa yang boleh kita lakukan untuk memastikan kredit kita tidak terpotong begitu saja di luar pengetahuan kita. Selepas ini dalam Malaysia hari ini.